Baiklah, pada para peserta dan para hakim, kita akan mulakan masa berdebat kita sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke pertandingan debat Perpaduan Keluarga Malaysia Piala Menteri Perpaduan Negara tahun 2022. Untuk makluman hadirin sekalian, persidangan ini dapat ditonton secara langsung melalui saluran YouTube kami melalui pautan Linktree Palang Siaran Langsung. Saya, Nurhamizah binti Asnan, merupakan Tuan Yang di-Pertua Dewan anda pada sesi kali ini. Baiklah, persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli-ahli yang berhormat yang akan menyampaikan hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Pihak kerajaan diwakili oleh mahasiswa daripada IPJ Datuk Razali Ismail, yang mana ia terdiri daripada Yang Berhormat Perdana Menteri Saudari Amirah Sofia binti Muhammad Noor, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Saudara Nik Muhammad Firdaus bin Yusof, Yang Berhormat Menteri Pertama Saudari Darshinia Anak Perempuan Gunasagaran, dan Yang Berhormat Menteri Simpanan Saudari Siti Nur Afiqah binti Khalid. Bagi pihak pembangkang diwakili oleh mahasiswa daripada Polisas, yang mana ia terdiri daripada Yang Berhormat Ketua Pembangkang Saudara Muhammad Talha bin Hamdan, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Saudari Nur Fatini Hanan, maafkan saya, Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Nur Fatini Hanania binti Ibrahim, Yang Berhormat Pembangkang Pertama Muhammad Hafiq bin Jumar, dan Yang Berhormat Pembangkang Simpanan Saudara Timothy. Dan saya akan perkenalkan hakim bagi pusingan ini ialah Encik Irham Ibrahim. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dihormati. Saya yakin bahawa yang berhormat sekalian sudah arif dengan peraturan dan tata cara semasa dewan kita bersidang. Namun, izinkan saya untuk memperingatkan beberapa perkara seperti berikut. Peraturan dan tata cara semasa dewan bersidang. Pastikan sambungan capaian internet berada dalam keadaan yang baik. Pihak penganjur mempunyai hak mutlak dalam merakam sesi perdebatan ini. Mohon untuk menjaga tingkah laku dan adab yang sopan. Masa 7 minit untuk ucapan substantif. Masa izin laluan adalah selepas minit pertama dan tamat pada minit ke-6. 4 minit untuk ucapan penggulungan. Tiada izin laluan dibenarkan semasa sesi penggulungan. Isu sensitiviti yang boleh menggugat keharmonian kaum dan agama serta menyentuh peribadi individu tertentu sehingga mengaibkan adalah dilarang. Perdebatan ini hanyalah bertujuan untuk pertandingan dan akademik semata-mata. Sekian, selamat bersidang. Sekiranya semua ahli yang berhormat sudah bersedia, persidangan akan dimulakan sekarang. Usul bagi pusingan ini ialah Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Dengan ini, saya menjemput Yang Berhormat Perdana Menteri untuk membuka sesi perdebatan. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Manusia yang lemah sekalipun jika bersatu padu akan dapat menggoncang dunia. Demikianlah kesannya perpaduan. Baiklah, Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan kerajaan dan juga pihak pembangkang di sana serta kehakiman dan dewan yang bersidang pada hari ini. Hari ini, usul yang digagaskan iaitu dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Yang mana kami nyatakan di sini, kami di meja kerajaan semestinya bersetuju dengan kenyataan ataupun usul yang dinyatakan pada hari ini. Status quo yang kami bawakan iaitu melalui satu persidangan pada tanggal 27 Julai 2022 yang telah dinyatakan oleh Menteri Kanan Pendidikan Dato' Dr. Razi Jidin, iaitu sijil ini
telah pun dilaksanakan namun tidak diiktiraf sehingga hari ini, yang mana menampakkan kelemahan ia untuk diterima oleh masyarakat dan dunia pendidikan di Malaysia. Baiklah hadirin, kita bergerak kepada konsep terlebih dahulu, yang mana terdapat beberapa frasa penting seperti sijil peperiksaan bersepadu dan juga langkah ke belakang yang dapat kita katakan sebagai frasa kontroversi pada hari ini. Pertamanya, kita lihat terlebih dahulu sijil peperiksaan bersepadu ataupun sijil UEC ini yang dikatakan sebagai sijil lepasan sekolah menengah persendirian. Ia merupakan salah satu manifesto Pakatan Harapan ataupun PH pada pilihan raya umum ke-14 pada tahun 2018 yang mana dapat kami katakan di meja kerajaan sebagai satu ideologi politik semata-mata. Bagaimana kaedahnya? Meletakkan sijil peperiksaan bersepadu sebagai syarat kelayakan untuk memasuki institusi-institusi pengajian tinggi awam UA ataupun IPTA dengan syarat memiliki kepujian sahaja dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dan langkah ke belakang pula kami dapat rumuskan sebagai inisiatif yang dilihat tidak dapat memajukan ataupun memberi impak yang negatif. Yang mana kami lihat dalam dunia pendidikan dari segi bahasa kebangsaan kita dan akhirnya menjejaskan perpaduan dalam kalangan rakyat di Malaysia. Maka dapat kami rumuskan bahawa konsep kami di meja kerajaan cukup mudah, iaitu di mana sijil peperiksaan bersepadu ini adalah sewajarnya sebagai salah satu langkah yang ke belakang yang mana tidak dapat membawa apa-apa manfaat kepada dunia pendidikan pada hari ini meskipun perpaduan pada hari ini. Kerana apa? Kami melihat rasional kami di meja kerajaan iaitu melihat kepada kelemahan yang ada pada pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu sehingga merencatkan perpaduan rakyat Malaysia. Dan kami juga melihat langkah ke belakang adalah apabila wujudnya atau melalui pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini mencabar kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa pengantar dan bahasa perpaduan, dan keduanya dari segi sistem pendidikan itu sendiri. Namun kami di meja kerajaan tinggalkan satu beban bukti kepada pihak pembangkang di sana, iaitu buktikan bagaimana pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu mampu menjadi satu wadah dalam menyatu padukan rakyat Malaysia dalam aspek pendidikan serta masih mampu memartabatkan kedudukan bahasa Melayu pada masa kini. Kami di meja kerajaan sediakan dua hujah utama, iaitu saya akan bawa satu hujah, iaitu yang pertama penindasan terhadap sistem pendidikan. Pertamanya, kami lihat bahawa pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini semestinya amat bertentangan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996, Akta 552, yang mana dapat kita lihat akta ini adalah berkenaan menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa pengantar yang utama dan mewujudkan sistem pendidikan yang sama bagi semua. Namun sijil peperiksaan bersepadu ini tidak meletakkan bahasa Melayu sepenuhnya sebagai bahasa pengantar, malah menggunakan bahasa yang lain. Dan yang keduanya, peluang apabila berlakunya sijil peperiksaan bersepadu ini, peluang adalah sangat tertutup untuk mereka bercampur dengan kaum-kaum yang lain. Kerana apa? Apabila mereka menyertai ataupun mengambil sijil peperiksaan bersepadu ini, mereka akan mula untuk mempelajari bahasa itu sahaja, sehingga meninggalkan bahasa Melayu yang sepatutnya lebih diutamakan dalam pendidikan pada hari ini. Dan keduanya dapat kita lihat dari segi silibus, iaitu UEC ataupun sijil peperiksaan bersepadu ini sebenarnya berasal dari Taiwan secara sepenuhnya dan dikelolakan oleh Pertubuhan Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus Sekolah Cina Malaysia, Dongzong. Namun ia berhasrat diguna pakai di sekolah-sekolah persendirian Cina yang mana semestinya kita lihat bertentangan dengan dasar pendidikan negara di Malaysia. Maka
Rumusannya dapat saya katakan ataupun di meja kerajaan, kami nyatakan bahawa berlakunya penindasan terhadap sistem pendidikan apabila sijil peperiksaan bersepadu ini diiktiraf. Kerana kita dapat lihat ianya amat jelas. Sekian sahaja daripada saya. Mohon untuk terus mencadang. Berlaku penindasan. Baiklah, terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Baiklah, kepada para pendebat, anda diingatkan untuk bahawa masa untuk berujar hanyalah 7 minit. Sila tepati masa yang telah ditetapkan. Baiklah, seterusnya saya mempersilakan Yang Berhormat Ketua Pembangkang untuk menyampaikan kes bangkangan dan hujah di pihak pembangkang. Dipersilakan. Suara boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan, Perwakilan Kerajaan, Proksi Pembangkang. Seterusnya, sidang Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam keluarga Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, usul masih kekal sama, iaitu Dewan ini percaya bahawa pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Kami di meja perwakilan pembangkang akan melaksanakan 3 gerak kerja. Yang pertama, pembidasan terhadap Yang Berhormat Perdana Menteri sebentar nanti, tuan-tuan. Yang kedua, kami akan mengukuhkan premis bangkangan kami, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan yang ketiga, akan kami tunjukkan kenapa pengiktirafan sijil bersepadu ini bukan satu langkah ke belakang. Sebelum itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita lihat kepada pendefinisian yang telah dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Cukup saya kecewa kerana Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tidak pernah menyatakan kepada kita matlamat perdebatan hari ini. Mereka katakan, kami bersetuju dengan pendefinisian yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi, iaitu sijil peperiksaan bersepadu dan ia satu langkah belakang. Tapi adakah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri nyatakan iktirafan ini perlu atau tidak? Tidak pernah dijelaskan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Maka kami di meja perwakilan pembangkang, kami nyatakan bahawa kerajaan pada hari ini tidak ada satu matlamat perdebatan yang jelas dalam perdebatan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat bahawa mereka katakan bahawa kalau ada sijil UEC ini, ia akan menggugat perkara 152 perkara 1 dalam Perlembagaan Malaysia. Kami katakan tidak kerana walaupun dikatakan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dalam pendidikan di UEC ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka gunakan 2 bahasa, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, tuan-tuan dan puan-puan, dalam setengah subjek. Dan perkara ini akan saya bentangkan dalam hujah pertama saya sebentar nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Perdana Menteri, ia mengganggu-gugat perpaduan di negara kita. Suka untuk saya jelaskan, perdebatan pada hari ini, kita bukan nak nilai kepada perpaduan, kita nak nilai kepada pengiktirafan. Adakah sijil UEC itu patut diiktiraf ataupun tidak dalam meja perdebatan kita? Itu tidak pernah dijelaskan dalam meja perwakilan kerajaan, tuan-tuan. Cukup 1000 kali sayang, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka, dah hadir yang kami di meja perwakilan pembangkang, suka untuk kami mencerahkan semula keadaan di meja
dalam perdebatan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama, kami katakan bahawa Dewan ini bahawa pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ini bukan langkah ke belakang, tapi ia merupakan langkah alternatif dalam sistem pendidikan di negara kita. Melihatkan kepada apa kita meraihkan sistem pendidikan selaras, kita meraihkan perpaduan dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka 3 hujah akan dibentangkan dalam sesi kali ini. Pertama, saya akan membawa hujah yang berbunyi sistem pendidikan yang diamalkan di UEC dan kesannya kepada kita, tuan-tuan. Duduk saya bangkit yang kedua akan membukakan hujah iaitu peluang melanjutkan pelajaran dan yang ketiga meraihkan kepelbagaian budaya, dan bangkit pembangkang ketiga akan membidas segala hujah di meja perwakilan kerajaan dan seterusnya mengukuhkan lagi premis bangkangan kami, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya masuk kepada penghujahan, kita silakan satu. Tidak ada? Baiklah, mungkin saya kira perdebatan hari ini mereka perlu menukar kes perdebatan mereka, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama, pada penghujahan pertama, kami katakan bahawa pengiktirafan sijil UEC ini adalah satu sistem pendidikan yang diamalkan, di mana satu pendidikan yang diamalkan, di mana kita akan tengok bagaimana sistem pendidikan UEC ini akan diamalkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pertama, sijil pendidikan UEC ini saya katakan sama sahaja seperti sijil A-level, IB dan sebagainya, tetapi hari ini sijil UEC ini tidak diangkat kerana isu perpaduan kaum. Mereka katakan, oh kita angkat sijil UEC ini maka perpaduan kaum kita terjejas. Ini tidak selaras dengan perlembagaan negara yang mengatakan bahawa hak Melayu, orang Melayu boleh duduk dalam keadaan aman dan sejahtera dan lain-lain bangsa boleh duduk keadaan aman dan harmoni. Perkara itu telah pun dijelaskan pada zaman kemerdekaan lagi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka dalam pendidikan UEC ini sama seperti pendidikan konvensional yang lain. Seperti mereka ada vocational, mereka ada sistem vocational junior, ada sistem senior, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam subjek mereka, subjek teknologi, engineering dan matematik mereka, iaitu subjek biologi, fizik, kimia, kedua-dua ini diajar dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Cina. Bahasa perantaraan adalah bahasa Inggeris dan bahasa Cina, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka bukanlah ini yang menjejaskan bukanlah ini menjejaskan perpaduan negara. Kalau menjejaskan perpaduan negara, dalam kita sistem pendidikan pun kita ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Bukan ke bahasa Inggeris itu adalah bahasa kedua negara, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ini adalah sama, tapi bezanya adalah ada bahasa Inggeris, ada bahasa Cina. Cumanya mereka bergantung kepada macam mana mereka belajar, tuan-tuan dan puan-puan. Apabila mereka masuk ke tahap yang lebih tinggi, tuan-tuan dan puan-puan, mereka akan duduki SPM. Selepas mereka duduki SPM itu, terpulang kepada mereka sama ada mereka ingin melanjutkan ke pelajaran ke luar ke IPTA ataupun menyambung lagi ke sijil UEC ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Selepas mereka sambung sijil UEC ini, maka mereka akan melanjutkan pengajian sama ada IPTA maupun IPTS. Sedangkan hari ini ada 3,000 IPTA dan IPTS yang telah mengiktiraf sijil ini, tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan kata, oh sijil ini kita hanya iktiraf ke KPM sahaja yang boleh mengiktiraf. Ini KPM dan universiti adalah dua entiti yang berbeza, tuan-tuan. Buktinya saya bawa. Menurut laporan petugas dasar UEC mengatakan bahawa 90% lepasan UEC mengambil sijil pelajaran Malaysia. Dan melalui sijil inilah mereka boleh melanjutkan pelajaran ke luar negara. Maka cadangan di pihak perwakilan kerajaan, sijil UEC ini tidak perlu pun, bukan satu langkah ke belakang, tapi ia merupakan satu langkah alternatif dalam mewujudkan sistem kependidikan yang berbagai. Selaras dengan perpaduan negara kita, ada ramai bangsa, kita ada ramai kaum dan sebagainya. Kerana itu, kita meraihkan sistem pendidikan yang sedia ada, selaras dengan kita raihkan perpaduan yang ada dalam negara kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka saya kira bahawa pihak perwakilan pembangkang hari ini menjawab premis bangkangan kami. Saya mohon usul ditolak Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas bangkangan usul. Kini saya menjemput Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri untuk menyokong usul perdebatan kita pada hari ini. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Dipertua, barisan rakan-rakan dari kerajaan, proksi pembangkang, seterusnya sidang dewan yang saya kasihi sekalian.
Baiklah. Ketua Pembangkang telah mengatakan bahawa Perdana Menteri pada hari ini tidak mempunyai satu matlamat perdebatan yang jelas. Sedangkan sudah terang lagi bersuluh bahawa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengatakan bahawa rasional kami di pihak kerajaan ialah melihat kepada kelemahan yang ada pada pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu sehingga merencatkan perpaduan rakyat Malaysia. Walaupun perbahasan kita pada hari ini tidak tertumpu kepada apa-apa skop sekalipun, sama ada perpaduan, pendidikan ataupun bahasa, namun kami meletakkan perkara-perkara seperti pendidikan dan juga perpaduan serta bahasa sebagai satu matlamat perdebatan kita pada hari ini. Dan adakah sekiranya matlamat perdebatan yang kami bawa tidak selari dengan apa yang pihak pembangkang mahu, adakah pihak kami perlu untuk mengikut apa yang pihak pembangkang mahukan dalam perdebatan pada hari ini. Baiklah, sebelum saya masuk kepada hujah saya, suka untuk saya sentuh sedikit berkenaan dengan apa yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Ketua Pembangkang sebentar tadi, bahawa sijil peperiksaan bersepadu ataupun UEC ini adalah sama sahaja seperti A-level kerana ia menggunakan bahasa Inggeris dan Cina dalam setengah mata pelajarannya dan ia tidak menjejaskan perpaduan. Kata Yang Berhormat Ketua Pembangkang juga bahawa bahawa UEC ini menggunakan bahasa Inggeris bukan bahasa Cina sahaja, namun menggunakan bahasa Inggeris. Adakah Yang Berhormat mahu memfokuskan kepada bahasa Inggeris selaku bahasa kedua negara berbanding untuk memartabatkan bahasa utama negara iaitu bahasa Melayu? Baiklah, saya masuk kepada hujah saya pertama iaitu UEC tidak menggambarkan perpaduan rakyat. UEC yang digunapakai di sekolah persendirian Cina ini didapati tidak menggambarkan semangat perpaduan rakyat kerana menurut Menteri Besar Perlis Datuk Seri Azlan Man, beliau menyebut bahawa sistem UEC ini lebih tertumpu kepada satu bangsa sahaja iaitu bangsa Cina dan tidak menyeluruh kepada seluruh bangsa ataupun rakyat di Malaysia. Seharusnya kita gunakan satu sistem pendidikan yang sama sahaja bagi memastikan setiap daripada rakyat kita, tidak kira Melayu, tidak kira Cina maupun India ataupun suku-suku etnik yang ada di Sabah dan Sarawak mendapat satu pendidikan yang sama. Tujuannya apa? Memang tujuan pendidikan adalah untuk memberikan ilmu dan pada akhirnya adalah untuk memastikan generasi yang kita lahirkan di sekolah adalah generasi yang dapat menjulang serta menjunjung aspirasi negara. Dan aspirasi negara ini dibentuk dan digubal berlandaskan kepada perlembagaan tertinggi negara iaitu Perlembagaan Malaysia. Suka untuk saya bawa satu contoh bahawa lihatlah pada Perhimpunan Ummah 812 yang diadakan bertujuan untuk menolak konvensyen antarabangsa mengenai penghapusan segala bantahan diskriminasi kaum ataupun ISAT yang disertai oleh 600,000 peserta dengan aman dan teratur. Saya tidak mahu menyentuh berkenaan dengan ISAT, cumanya isu pengiktirafan sijil UEC ini juga turut menjadi isu yang hangat diperkatakan semasa bantahan terhadap konvensyen ini berlangsung. Dan jikalau UEC ini tidak menyentuh sensitiviti kaum, adakah orang Melayu akan marah? Adakah orang Melayu akan membantah? Bahkan raja-raja Melayu juga menolak untuk menerima ataupun mengiktiraf UEC ini sebagai satu sistem pendidikan yang dapat membawa kepada kemajuan dan perpaduan negara. Baiklah, saya masuk kepada isu yang kedua. UEC bukan sekadar isu pendidikan tetapi adalah mengenai isu negara. Profesor Datuk Dr. Teo Kok Siong berkata bahawa dalam perlembagaan sudah jelas dinyatakan bahawa UEC ini bertentangan dengan dasar pendidikan kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996 dalam kurungan Akta 550. UEC ini adalah satu isu pendidikan tetapi apabila ia bertentangan dengan perlembagaan dan kemudiannya ia dipolitikkan sebagaimana kata Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi dan kita bimbangi ia akan mencetuskan isu perkauman. Mengapa kita mahu bertelagah sehingga menimbulkan kebencian antara kaum, memecah belahkan perpaduan yang sudah lama kita bina. Sedangkan boleh sahaja kita berpegang kepada satu sistem yang sama yang lebih adil dan yang paling penting tidak memporak-perandakan apa yang telah kita bina selama ini dan sepatutnya kita pertahankan dan sepatutnya kita perlu berpegang kepada satu sijil yang sudah kita ada iaitu sijil Peraja Malaysia yang saya rasa silibusnya
dan isi kandungan yang digubal adalah cukup untuk menepati aspirasi negara serta membawa kepada keharmonian dan keamanan di negara kita. Oleh itu saya tegaskan bahawa pengiktirafan UEC ini adalah satu langkah ke belakang. Silakan. Yang Berhormat katakan tadi kita ada masalah isu perpaduan. Berapa banyakkah isu perpaduan yang berlaku disebabkan oleh UEC, sijil UEC ni Yang Berhormat? Mohon respon. Yang Berhormat, tadi saya sudah katakan bahawa melalui bantahan lebih 600,000 peserta yang turut membantah UEC pada perhimpunan yang diadakan sekali dengan ICERT pada beberapa tahun yang lalu. Jadi kita tidak boleh meminta isu yang hanya isu tunggal, tetapi kita melihat kepada keseluruhan peserta yang menolak kepada UEC ini turut ditolak oleh Raja-Raja Melayu. Adakah Yang Berhormat rasa jika 600,000 orang yang menolak sesuatu perkara, Raja-Raja Melayu juga menolak sesuatu perkara tersebut, adakah isu itu adalah satu isu yang baik? Adakah isu itu adalah isu yang sepatutnya kita kata tidak diterima? Isu yang boleh kita terima. Sedangkan bantahan-bantahan tersebut telah menunjukkan bahawa jika adanya perkara ini, pengiktirafan ini jika tidak adanya pengiktirafan ini, maka tidak akan ada isu perkauman. Sekarang ini kita belum mengiktiraf UEC sebagai satu sistem pendidikan diterima di negara kita. Dan oleh itulah kita tidak dapat melihat satu isu perkauman yang tunggal sebagaimana saya sebutkan. Oleh itu, kalau kita nak tengok bagaimana sistem UEC ini dapat memperandakan keamanan, kita iktiraf dahulu UEC. Namun UEC belum diiktiraf pun kita sudah dapat lihat bahawa ramai yang menentang UEC. Sekian, mohon terus menyokong. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Perdebatan hari ini diteruskan dengan Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang bagi meneruskan bangkangan usul perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara. Boleh dengar? Okey, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, rakan-rakan meja perwakilan kerajaan, pembangkang, seterusnya hadirin dan hadirat yang sudi bersidang pada hari ini. Assalamualaikum dan salam perdebatan saya hulurkan bersama. Minta maaf. Tuan Yang di-Pertua selaku Timbalan Ketua Pembangkang, Timbalan Perdana Menteri. Hari ini saya perlu laksanakan dua gerak kerja, iaitu respon terus kepada Timbalan Perdana Menteri serta membawa hujah-hujah di meja perwakilan pembangkang. Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah mengatakan bahawa CJ UEC ini menggugat perpaduan kaum kita. Tapi bila kita lihat dari segi kebolehpasaran pelajar kita melalui CJ UEC ini telah meningkat melebihi 50%, ya tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya kalau kita ingin mengungkit berkenaan dengan Perlembagaan Malaysia, saya boleh katakan melalui perkara 8 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu hak kesamarataan. Di sini kita boleh katakan bahawa hak ini terpakai kepada semua rakyat Malaysia kerana pendidikan terbuka untuk semua kaum, tidak terikat kepada mana-mana bangsa sahaja. Okay, setelah saya menghabiskan bidas saya pada hari ini, saya akan teruskan dengan penyampaian hujah saya, iaitu peluang melanjutkan pengajian melalui CJ UEC. Okey, seperti mana kita tahu, melalui sistem kuarta yang telah ditetapkan oleh IPT dan IPTS di luar sana, terdapat
bagi pendapat pihak pembangkang ia cukup tidak adil kerana Melayu, Bumi Putera, Sabah dan Sarawak hanya meliputi 50% dan seterusnya untuk kaum-kaum seperti China, India dan sebagainya hanya memenuhi beberapa peratusan sahaja, ya tuan-tuan dan puan-puan. Di sini kita boleh tahu UEC ini bukan sahaja mengiktirafkan maafkan saya, CJ UEC ini telah diiktiraf dengan beberapa negara seperti Singapura, Australia dan China, ya tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana kita tahu apabila kita ingin melanjutkan pelajaran ke luar negara, kita juga perlu mengambil ujian IELTS iaitu untuk bahasa Inggeris, ya tuan-tuan dan puan-puan. Di sini kita dapat tahu bahawa sijil UEC ni juga seperti mana Ketua Pembangkang telah masukkan dalam hujah pertama dia iaitu mengatakan bahawa sijil UEC ni juga terdapat TVET sama seperti di IPT dan IPTS IPTA dan IPTS yang lain. Dan seterusnya terdapat 3,000 IPTA dan IPTS telah pun mengiktiraf penggunaan UEC ini, ya tuan-tuan puan-puan. Seperti mana yang saya telah tunjukkan dalam bidasan saya, keberkesanan sijil UEC ini telah meningkatkan kebolehpasaran pelajar Malaysia kita yang melanjutkan pelajaran di luar negara sehingga 50%, ya tuan-tuan dan puan-puan. Statistik ini telah mencatat melebihi 56.2 sehingga 2021, ya tuan-tuan dan puan-puan. Seperti mana saya telah ya, dipersilakan. Baiklah, terima kasih Abang Ahmad. Jadi sebentar tadi Abang Ahmad nyatakan bahawa UEC ini telah pun diiktiraf di beberapa buah negara yang lain seperti Singapura dan sebagainya. Namun apa yang kita nak pendapatkan pada hari ini, mengapa sijil UEC ini belum lagi diiktiraf di Malaysia? Bahkan Menteri Kanan Pendidikan sendiri nyatakan bahawa ia belum selari dengan pendidikan di Malaysia. Mohon respon Yang Berhormat. Okay, terima kasih Yang Berhormat. Seperti mana saya telah masukkan dalam perujahan saya, kita telah buktikan bahawa 3,000 IPTA dan IPTS telah mengiktiraf penggunaan UEC ini. Menjawab bidas. Okay, seterusnya saya ingin masuk kepada hujah kedua saya iaitu meraihkan kepelbagaian budaya melalui pendidikan. Seperti mana kita tahu, kita adalah negara yang majmuk pelbagai kaum. Melalui pendidikan juga kita boleh memupuk perpaduan kaum. Ini juga telah membuka peluang untuk kita ke arah negara bangsa. Seiring dengan slogan yang telah dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri, iaitu slogan Keluarga Malaysia. Dengan pengaplikasian sijil UEC ini, ia juga membuka peluang kepada bangsa-bangsa lain selain daripada China untuk menggunakan sijil UEC ini. Menurut laporan Rahmat Talib, masih mengiktirafkan sekolah menengah pendirian sebagai sebahagian dengan UEC ini. Rangkuman yang saya boleh katakan bahawa sijil UEC ini banyak memberi peluang kepada pelajar-pelajar negara kita melanjutkan pelajaran ke luar negara. Selain daripada itu, kita juga meraihkan kepelbagaian budaya melalui pendidikan. Saya mohon usul ini ditolak sekeras-kerasnya. Sekian, Assalamualaikum.
Baiklah, terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang. Sekali lagi, saya ingatkan kepada para peserta, masa penghujaan diberikan selama 7 minit. Sila tepati masa yang diberikan. Baiklah, sidang Dewan yang dihormati, isu perdebatan yang semakin hangat ini diteruskan lagi. Saya menjemput Yang Berhormat Menteri Pertama daripada pihak kerajaan untuk menyampaikan bidasan bagi menyokong usaha perdebatan. Dipersilakan. Cubaan suara boleh dengar ke? Jelas ya? Baik, terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan. Salam perdebatan buat kesemuanya. Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, terus bergerak selaku Menteri Pertama di perwakilan kerajaan pada hari ini, saya masih berdiri teguh di belakang Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada hari ini dengan usul Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu merupakan satu langkah ke belakang dan saya menyokong usul pada hari ini melihatkan kepada rasional yang telah pun dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebentar tadi. Saya harap semua orang masih cakna dan masih ingat dengan apa yang telah diperkatakan sebentar tadi. Baik. Respon kepada perwakilan pembangkang pada hari ini, Tuan Yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, saya rasa perwakilan pembangkang pada hari ini hadir tanpa bersedia dan pada hari ini mereka sekadar ingin menyalahkan kami. Padahal mereka yang tidak bersedia dengan hujah mereka sendiri, yang mereka saya kira mereka sendiri tidak jelas dengan pembawaan mereka sendiri. Saya tunjukkan kenapa. Sebentar tadi saya akan bidas dahulu ya hujah-hujah yang telah dikemukakan oleh pihak pembangkang pada hari ini. Saya mulakan dengan hujah pertama yang telah dibawa oleh Ketua Pembangkang. Beliau menceritakan mengenai satu sistem pendidikan yang diamalkan. Dan saya kira sebenarnya mereka tidak mempunyai satu kata kunci yang jelas untuk saya perkatakan kembali. Namun ia adalah berkaitan dengan sistem pendidikan yang diamalkan. Yang Berhormat, pada hari ini saya tidak nafikan. Ya, sememangnya ada sahaja bidang vokasional dan sebagainya. Namun apabila kita lihat secara keseluruhannya, mereka menggunakan bahasa apa? Bahasa Cina dan juga bahasa Melayu. Jadi dalam hujah ini terus saya boleh katakan berdirinya Ketua Pembangkang sehingga duduknya Timbalan Ketua Pembangkang, mereka langsung tidak menjawab tuntutan usul yang kami tanyakan sebentar tadi. Di mana kami kata tunjukkan bahawa dengan adanya bahasa Cina dan bahasa Inggeris yang diimplikasikan sekalipun, bahasa Melayu ini masih mampu untuk diangkat di negara kita dan tidak merencatkan bahasa Melayu sebagai bahasa perpaduan, bahasa pengantar dan juga bahasa kebangsaan. Padahal saya kira dengan hujah-hujah yang mereka berikan pada hari ini semakin jelas bahawa betapa tergugatnya bahasa Melayu kerana bahasa Melayu sebenarnya langsung tidak digunakan sebagai bahasa pengantar bagi pelajar-pelajar yang mengambil sijil UEC ini. Jika nak dibandingkan dengan sekolah vernakular sekalipun, ya mereka tidak menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Namun inisiatifnya Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan dual language program dengan izin Tuan Yang di-Pertua Dewan di mana kita menggunakan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris. Jadi di sini kita dapat lihat mana kata kita tidak melupakan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan juga kita tidak melupakan juga bahasa Inggeris. Kerana apa? Kita sedar bahasa Inggeris ini memang penting sebagai bahasa lingua franca dan penting untuk kita pelajari, untuk kita mengetahui dan untuk kita menggunakannya dalam kehidupan seharian kita. Namun berbeza dengan bahasa Cina di mana ada sahaja orang yang tidak perlu menggunakan bahasa Cina setiap hari. Jadi saya kira selesai di situ. Kita pergi kepada hujah kedua mereka iaitu mengenai peluang melanjutkan pengajian. Kata Yang Berhormat Timbalan Ketua Pembangkang sebentar tadi, sebanyak 50% telah menunjukkan kita telah melihat pertambahan dan juga peningkatan sebanyak 50% di mana orang yang mengambil sijil UEC ini mampu untuk melanjutkan pengajian di institusi-institusi pengajian tinggi. Yang Berhormat, saya kira
sebenarnya fakta yang saudari berikan sebentar tadi itu boleh saya sifatkan sebagai fakta ini adalah satu auta. Kerana data dari mana sekalipun saya tidak tahu Tuan Yang di-Pertua, langsung tidak mereka jelaskan dari mana mereka dapat fakta ini. Dan saya kira sebenarnya seperti yang telah saya katakan tadi, Yang Berhormat inilah yang paling tidak jelas dengan hujah Yang Berhormat sendiri. Yang Berhormat nak menggunakan model relatif negara-negara China, negara-negara lain seperti negara China, negara Australia sekalipun. Yang Berhormat agak-agaklah Yang Berhormat. Sebab apa? Negara China Yang Berhormat menggunakan bahasa China sebagai bahasa pengantar, bahasa kebangsaan. Tiba-tiba Yang Berhormat nak bandingkan dengan negara kita Yang Berhormat. Mana boleh Yang Berhormat? Tiba-tiba saya nak menggunakan bahasa Cina. Duduk dahulu Yang Berhormat. Jadi saya kira mereka tidak boleh persamakan, dan di sinilah kita dapat melihat penindasan yang berlaku. Kalau nak lakukan perbandingan, saya cadangkan timbang tara itu biar betul lah. Dan yang seterusnya pula, hujah terakhir mereka mengenai meraikan kepelbagaian budaya. Raikan apa saya tidak tahu juga. Saya tidak tahu sama ada mereka raikan Hari Raya Aidilfitri ataupun Deepawali. Adakah yang menyambut, yang mengambil sijil UEC ini? Kita dapat lihat mereka meraikan Deepawali, mereka meraikan Hari Raya Aidilfitri. Sama sahaja seperti persoalan yang telah ditanya sebentar tadi. Buktikan apa masalah perkauman yang berlaku. Jadi saya harap pihak sana pula boleh membuktikan kepada kami ada perayaan yang disambut yang menunjukkan berlakunya kita dapat melihat kepelbagaian budaya, dan ini adalah terdiri daripada golongan yang mengambil sijil UEC ini. Dan untuk yang 3,000 institusi pendidikan itu tadi, saya kira Yang Berhormat tidak sedar bahawa setiap perkara dan juga setiap universiti yang yang mengiktiraf sekalipun, mereka mempunyai syarat-syarat yang ketat dan juga mempunyai beberapa syarat yang perlu dipatuhi. Contohnya Yang Berhormat, kita lihat kami tidak nafikan pada hari ini IPGM sendiri, Institut Pendidikan Guru Malaysia sendiri dengan kerjasama KPM menyatakan mereka mengambil guru-guru mengambil mereka yang berkelulusan dan juga mempunyai sijil UEC ini untuk masuk ke IPG. Namun perkara yang menjadi satu fokus pada hari ini adalah guru-guru yang diambil ini hanyalah untuk bahasa Cina, kursus bahasa Cina semata-mata, dan diberikan tagging dengan izin Tuan di-Pertua kepada SJKC semata-mata. Jadi saya kira jelas dengan apa yang telah kami nyatakan pada hari ini, perwakilan kerajaan masih kekal berdiri bahawa usul pada hari ini wajar diterima sebulat suara 3/3 Dewan. Sekian, mohon untuk terus mencadang. Baiklah, terima kasih Yang Berhormat. Persidangan diteruskan dengan ucapan daripada Yang Berhormat pembangkang pertama bagi membangkang usul dan seterusnya mengukuhkan kes yang dibawakan oleh pihak pembangkang. Dipersilakan. Cubaan suara, boleh dengar? Jelas? Baik. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya mulakan, yang di-Pertua Dewan cantik hari ini, rakan-rakan persidangan dari pihak kerajaan maupun pihak pembangkang, justru hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Tuan Yang di-Pertua, Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Kami sebagai pihak perwakilan pembangkang ingin mengatakan yang kami menolak usul ini daripada pihak kerajaan, di mana kami menyokong
untuk usul ini ditolak kerana apa Tuan Yang Pertua? Apa yang telah dibawakan oleh Perdana Menteri sebentar tadi gagal dalam membuatkan pembuktian di mana kenapa sijil ini harus ditolak Tuan Yang Pertua. Cukup kat situ saya bergerak kepada gerak kerja saya yang seterusnya. Pertama, kita lihat kepada masalah perdebatan kita pada hari ini. Pertama, mereka katakan tiada manfaat. Tiada manfaatnya macam mana Tuan Yang Pertua? Gagal mereka jelaskan. Mereka katakan hari ini kita ada kelemahan sijil kerajaan UEC. Tapi Tuan Yang Pertua, mereka harus jelas Tuan Yang Pertua. Sijil UEC ini diterapkan kepada semua bangsa. Semua bangsa boleh mengambil sijil UEC ini Tuan Yang Pertua. Tetapi Tuan Yang Pertua, mereka gagal, mereka menggelapkan apa kebaikan tentang sijil UEC ini Tuan Yang Pertua. Itu yang kedua. Ketiga, mereka mengatakan penindasan Tuan Yang Pertua. Penindasan macam mana Tuan Yang Pertua? Kami tidak faham. Tuan Yang Pertua, mereka katakan penindasan. Adakah hari ini kita menindas kaum-kaum bukan Cina Tuan Yang Pertua? Sedangkan ada juga kaum-kaum bukan Cina yang mengambil sijil UEC Tuan Yang Pertua. Itu yang kedua, ketiga yang Tuan Yang Pertua. Keempat, mereka mengatakan peluang sangat tertutup. Peluang sangat tertutup untuk siapa Tuan Yang Pertua? Gagal mereka jelaskan. Hari ini saya lihat kepincangan berlaku bermula daripada pihak kerajaan di mana Perdana Menteri itu sendiri tidak tahu hala tuju perdebatan kita pada hari ini. Seterusnya adalah masalah perdebatan tentang masalah perpaduan yang bagaimana Tuan Yang Pertua. Masalah perpaduan yang bagaimana? Adakah hari ini apabila kita mengiktiraf UEC ini berlaku masalah perpaduan bertikam lidah ataupun berbunuh-bunuhan Tuan Yang Pertua? Gagal mereka laksanakan tuan-tuan, ataupun pembuktian yang mereka laksanakan. Mereka hanya katakan masalah perpaduan ini timbul apabila ada berlakunya masalah perhimpunan amat tentang ISET Tuan Yang Pertua. Sebelum saya meneruskan tentang masalah perdebatan ini, saya teruskan. Sila mana-mana. Okey, baik. Terima kasih Berhormat. Saya ada dua perkara yang ingin nak disentuh. Yang pertama tadi Berhormat sebut dari pihak kami ada sebut bahawa UEC ini adalah satu bentuk penindasan. Boleh saya tahu daripada siapa yang Berhormat dengar? Dan keduanya, adakah yang Berhormat nak tunggu ada bunuh-membunuh dulu baru kita nak cakap tentang terima kasih Yang Berhormat. Terima kasih Yang Berhormat. Sudah terang lagi bersuluh. Berlaku penindasan. Siapa yang berkatakan berlaku penindasan tu, Yang Berhormat boleh lihat balik video selepas ini ya Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya teruskan kepada gerak kerja saya yang seterusnya. Masalah perdebatan kita pada hari ini tertumpu kepada bangsa Cina saja Yang Berhormat. Telah saya nyatakan Yang Berhormat, tertumpu kepada bangsa Cina Yang Berhormat adalah tidak benar Yang Berhormat. Ada juga kaum-kaum lain yang terlibat dalam kaum lain yang mengambil UEC ini Yang Berhormat. Seterusnya adalah tentang isu perkauman. Yang Berhormat, isu perkaumannya bagaimana Yang Berhormat? Yang Berhormat mengatakan kita ada masalah isu perkauman dan juga isu perpaduan. Yang Berhormat nyatakan hujah dan juga statistik yang mengatakan isu perkauman yang timbul pada hari ini tidak ada, gagal dinyatakan Yang Berhormat di pihak perwakilan kerajaan. Seterusnya dia kata kita tidak dia kata ada juga masalah bahasa perpaduan. Yang Berhormat, hari ini kita ingin melaksanakan tentang sijil pelajaran bersepadu Yang Berhormat, dan mereka mengatakan tentang dual language program. Ini cukup meranapkan barisan pihak kerajaan pada hari ini. Saya akan menjawab benda ini. Dua language program dengan izin Yang Dipertua. Yang Berhormat, hari ini Yang Berhormat peka atau tidak yang matematik dan juga sains diajar dalam bahasa Inggeris Yang Berhormat, bukan di dalam bahasa Melayu Yang Berhormat. Bagaimana Yang Berhormat mengatakan kita menindas? Adakah Yang Berhormat ingat hari ini kita menindas bahasa kita sendiri Yang Berhormat? Gagal pembuktian Yang Berhormat. Sebelum saya bergerak kepada usul yang hujah-hujah yang diberikan oleh pihak kerajaan, silakan. Yang Berhormat, ya saya sedar, dan apa yang saya sedar dua language Yang Berhormat cukup Yang Berhormat digunakan dalam bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris ke dua-dua bahasa. Penyataannya itu. Yang Berhormat, hari ini Yang Berhormat sendiri sedar kenapa Yang Berhormat ini mempersoalkan dua language program dengan izin Yang Dipertua Yang Berhormat. Hari ini Tuan Yang Berhormat telah menikam rakan-rakan Yang Berhormat sekalian Yang Berhormat. Cukup untuk masalah perdebatan kita pada hari ini. Saya bergerak kepada gerak kerja saya yang seterusnya tentang hujah yang mereka berikan. Yang Berhormat, hujah yang mereka berikan adalah berlaku penindasan Yang Berhormat. Berlaku penindasan ini yang bagaimana Berhormat gagal mereka laksanakan. Adakah penindasan ini dari segi
fizikal ataupun dari segi mental ya Muhammad, gagal mereka laksanakan ya Muhammad. Dikatakan mereka mengatakan tentang isu negara. Isu negara mereka tetapkan tentang ISET ya Muhammad. Tetapi ya Muhammad, hari ini ya Muhammad gagal dalam melaksanakan hujah-hujah yang mereka yang kamu bawakan sendiri ya Muhammad. Jadi hari ini kita dapat lihat ya Muhammad, di mana kesatu paduan daripada pihak kerajaan gagal dalam melaksanakan dalam pembawakan kepada usul yang kita bawakan pada ini ya Muhammad. Jadi hari ini kami harap, kami sebagai pihak perwakilan pembangkang harap usul ini ditolak ya Muhammad. Atas dasar apa ya Muhammad? Atas dasar sistem pendidikan yang diamalkan di negara kita. Kedua, tentang peluang melanjutkan pelajaran kepada pelajar-pelajar yang mengambil UEC yang Muhammad. Dan ketiga, meraihkan kepelbagaian budaya pendidikan, dan kami harap kami mampu menegakkan pembawakan kami di pihak perwakilan pembangkang. Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah serta bidasan daripada ahli-ahli yang berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Untuk memberi peluang kepada ahli-ahli yang berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan, Dewan ini ditangguhkan selama 1 minit. Bagi sesi penggulungan, pedebat pertama atau pedebat kedua boleh menyampaikan penggulungan di pihak masing-masing. Sidang Dewan yang dihormati, cukup sudah tempoh masa persediaan diperuntukkan kepada ahli-ahli yang berhormat. Perdebatan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. 4 minit diperuntukkan untuk setiap pedebat yang akan melakukan penggulungan kes di pihak masing-masing. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat daripada wakil pada pihak pembangkang untuk tampil menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Terima kasih kepada Tuan Yang di-Pertua Dewan, Perwakilan Kerajaan, Proksi Pembangkang, seterusnya Sidang Dewan yang bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini, 4 minit terakhir ini, ayuh bersama saya untuk kita membuat satu rumusan berdasarkan usul yang telah digagaskan pada hari ini. 2 gerak kerja akan saya laksanakan. Pertama, kita gulingkan dahulu hujah-hujah yang telah dibawa oleh pihak perwakilan kerajaan, dan seterusnya saya akan menggulung hujah-hujah yang telah diletakkan di meja perwakilan pembangkang tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka apabila bermula, saya teruskan kepada gerak kerja pertama, iaitu menggulingkan dahulu hujah-hujah di meja perwakilan kerajaan. Kerajaan ini telah gagal seawal pendefinisian tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Apabila kita lihat, mereka katakan bahawa pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu ialah langkah ke belakang. Dalam pendefinisian ini tuan-tuan dan puan-puan, mereka tidak pernah menyatakan kepada kita pengiktirafan itu pengiktirafan yang bagaimana. Itu
Pertama, kesalahan yang telah dibuat oleh kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itulah yang menjadi tanda tanya perdebatan. Adakah kita ini mengiktiraf UEC ini adalah satu langkah ke belakang ataupun tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam perdebatan kali ini, pihak perwakilan kerajaan tak pernah tunjukkan kepada kita bahawa langkah ke belakangnya bagaimanakah yang dimaksudkan dalam perdebatan ini, tuan-tuan semua, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kami katakan bahawa dia bukan langkah ke belakang melihatkan kepada beberapa hujah kami dan yang saya akan rumuskan dalam sesi penggulungan nanti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kita lihat hujah pertama dalam perdebatan mereka. Mereka katakan iaitu penindasan terhadap sistem pendidikan. UEC ini, tuan-tuan dan puan-puan, mereka katakan bahawa kalau ada UEC memberi penindasan terhadap sijil-sijil lain. Saya katakan tidak, tuan-tuan dan puan-puan. Kerana apa? UEC ini adalah satu sijil yang satu sijil alternatif yang dijalankan, tuan-tuan, tidak ada untuk memberi peluang kepada kaum lain untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang kedua, duduk yang pertama, bangkit yang kedua berkaitan dengan isu negara. Dalam isu negara ni, mereka katakan bahawa adanya ICERT. Saya nak tanya kepada tuan-tuan, hari ini kita berbincang berkenaan dengan isu pendidikan. Apa kena-mengena ratifikasi ICERT dengan isu pendidikan yang kita bawa pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tidak ada satu penjelasan yang lengkap dalam perdebatan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka saya kira perwakilan pembangkang hari ini tidak dapat dengan jelas apa matlamat perdebatan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terusnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka katakan bahawa ada UEC berlakunya perpecahan. Tuan-tuan, kita tak boleh ada satu masalah kita hukum masalah tu. Tak boleh, kita kena analisis dahulu apa kesannya kepada perpaduan, apa kesannya kepada perpaduan tak pernah pun ditunjukkan dalam mana-mana hujah pihak perwakilan kerajaan. Saya kira kerajaan hari ini, kerajaan Sri Lanka yang gagal yang kita lihat pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itu beralih kepada penggulungan di meja perwakilan pembangkang. Dalam hujah pertama telah saya ceritakan kepada anda bahawa bagaimana sistem pendidikan yang diamalkan di UEC ini akhirnya perlu diterima pakai dalam Dewan Perdebatan dan sebagai saluran alternatif. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, Datuk Fatini telah nyatakan bahawa dengan adanya sijil UEC membuka peluang kerjaya yang lebih kepada rakyat Malaysia yang tak boleh menyambung pelajaran dalam negara ini. Statistik telah diberikan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan yang ketiga, dalam hujah ketiga, kami katakan bahawa UEC ini beraikan kepelbagaian budaya. Kepelbagaian budaya apa? Budaya pendidikan dalam negara kita ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka saya ingin jelaskan bahawa pengiktirafan sijil bersepadu ini bukan langkah ke belakang kerana ia merupakan satu langkah alternatif dalam sistem pendidikan negara, tuan-tuan dan puan-puan. Maka setakat itu saja hujah saya. Terima kasih. Mohon usul ditolak Dewan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Yang Berhormat. Bagi menutup sesi pergulungan bagi persidangan kali ini, saya mempersilakan wakil pihak kerajaan untuk tampil bagi menyampaikan ucapan pergulungan. Dipersilakan Yang Amat Berhormat. Baiklah, terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Jadi pada hari ini kembali lagi kita dalam sesi penggulungan yang mana kami akan gulungkan dan nyatakan apa yang tidak sepatutnya berlaku dalam perdebatan pada hari ini. Baiklah, yang pertamanya kita lihat dulu di meja pembangkang yang mana nampaknya mereka berpegang bahawa sijil peperiksaan bersepadu ini bukan langkah ke belakang tapi alternatif. Hujah pertama, mereka nyatakan sistem pendidikan yang dibawa dah akan diamalkan. Namun mereka tidak nyatakan secara terperinci bagaimana cara pelaksanaannya. Kami di meja kerajaan tertunggu-tunggu cara pelaksanaannya yang mana mungkin dapat kita bawa bincang. Yang mana, kedua, peluang melanjutkan pengajian melalui sijil UEC. Sijil UEC telah diiktiraf di beberapa buah negara selain negara Malaysia, Tuan Yang Di-Pertua. Tetapi mengapa kita lihat belum diiktiraf oleh kerajaan kita? Bahkan Datuk Dr. Aziz Jidin, iaitu Menteri Kanan Pendidikan Malaysia sendiri, menyatakan ia belum selari dengan pendidikan di Malaysia. Dan hujah yang dinyatakan adalah semestinya tidak bertepatan. Bahkan pihak pembangkang sendiri tidak pasti dengan pembawaan mereka. 3,000 IPTE dan IPTS tidak dinyatakan dengan jelas.
Kelemahan, hujah ini terlalu banyak kelompongan dan mereka tidak dapat buktikan dengan baik hujah mereka sendiri. Dan hujah yang ketiga, yang mana kami tercari-cari di mana huraiannya dan di mana kepentingannya, iaitu meraihkan kepelbagaian budaya. Tuan Di-Pertua Sidang Dewan, hari ini kita bahaskan berkenaan sijil peperiksaan bersepadu yang mana ada pelbagai cara lain lagi untuk kita raihkan kepelbagaian budaya ini, bukan dengan sijil peperiksaan bersepadu ini. Baiklah, kembali kepada meja pihak kerajaan yang mana kami bawakan 3 hujah yang dapat kita lihat tampak lebih pasti dan yakin, iaitu yang pertamanya, berlaku penindasan terhadap sistem pendidikan. Dalam hujah pihak kerajaan yang pertama pada hari ini, kami telah buktikan dan tunjukkan bahawa kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf sepenuhnya kerana bertentangan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Akta Pendidikan 1996. Pada hari ini, kami tidak nafikan mereka yang ambil sijil peperiksaan bersepadu ini akan duduki peperiksaan bahasa Melayu. Namun mereka hanya sekadar perlu mendapat kepujian. Bukan itu sahaja sidang dewan sekalian, mereka tidak mempelajari subjek sejarah. Bagaimana hendak mereka mempelajari dan mengetahui tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan sejarah Malaysia pada hari ini. Bahkan menurut Dr. Datuk Haji Muhammad Asri Haji Muda yang merupakan sejarawan negara, beliau nyatakan bahawa rakyat di sesebuah negara hanya mampu menerapkan rasa cinta terhadap negara dengan mempelajari sesebuah subjek sejarah. Yang kedua, kami bawakan UEC tidak gambarkan perpaduan rakyat. Namun ada sedikit perselisihan faham pada fahaman meja pembangkang, iaitu kami di meja kerajaan tidak menyatakan berkenaan ISET, tetapi ianya disebut untuk nyatakan kepada sidang dewan bahawa ketika perhimpunan itu, isu UEC dibangkitkan. Dan yang ketiga, kami bawakan bukan sekadar isu pendidikan tetapi adalah mengenai isu negara, iaitu Profesor Dato' Dr. Teo Kok Siong katakan bahawa UEC jelas bertentangan dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan, kemudian dipolitikkan dan dibimbangi akan mencetuskan isu perkauman. Rumusannya mudah. Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri belum mahu mengiktiraf sijil peperiksaan bersepadu, maka kami di meja kerajaan yakin bahawa sijil peperiksaan bersepadu ini adalah satu langkah ke belakang, wajar diterima seisi dewan. Namun, wakil pembangkang kononnya bangkit menjadi wira untuk tegakkan bahawa UEC wajar diiktiraf. Baiklah, sekian sahaja, mohon untuk usul diterima. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Ahli-ahli yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan. Dengan berakhirnya ucapan pergulungan oleh pihak kerajaan sebentar tadi, maka berakhirlah sudah persidangan kita. Sehingga bertemu semula pada persidangan yang akan datang. Dengan ini, saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli yang berhormat serta seluruh sidang dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian dewan ini. Ahli-ahli yang berhormat diminta untuk kekal dalam talian bagi memberi ruang kepada barisan panel hakim membuat keputusan. Keputusan akan diumumkan sebentar lagi. Terima kasih Yang Bertua. Terima kasih. Baiklah, sekarang saya akan masukkan hakim ke dalam bilik hakim untuk membuat keputusan. Kami menawarkan kursus yang berkualiti dalam bidang bahasa, sastra dan penerbitan untuk jabatan sektor awam, swasta individu, penulis, editor dan masyarakat umum. Kami komited membangunkan sumber manusia DBP yang sedia ada secara sistematik dan terancang serta menepati keperluan sebenar mengikut peringkat kerjaya dan kompleksiti kerja yang dilaksanakan. Kami juga sentiasa berusaha membina jaringan kerjasama kebahasaan
kesusasteraan dan penerbitan dengan institusi dalam dan luar negara. Di sini kami menyediakan kursus dan latihan dalam tempoh pembelajaran yang anjal serta persekitaran yang kondusif untuk semua sektor dan peringkat masyarakat. Kami menawarkan kursus kemahiran peringkat sijil, diploma dan diploma lanjutan dalam bidang editorial serta peserta akan ditauliahkan setelah tamat pembelajaran. Akademi DBP menyediakan 16 kursus yang merangkumi pengajaran Bahasa Melayu, Sastra dan Penerbitan. Kursus Bahasa Melayu untuk penutur asing akan memberikan pendedahan kepada 4 kamera asas, iaitu mendengar, bertutur, membaca dan menulis. Kursus Pembinaan Munshi Dewan memfokuskan bidang bahasa, sastra dan tulisan Jawi. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selamat datang ke Akademi DBP. Anda hari ini akan Kursus Penciptaan Pantun, lirik lagu dan puisi tradisional dapat memberikan pendedahan kepada peserta dalam mendalami unsur estetika yang berkualiti dalam penciptaannya. Manuskrip Melayu merupakan hasil seni dan sumber sejarah yang penting. Oleh itu, kursus penyelidikan manuskrip Melayu dilaksanakan dengan memperlihatkan keunggulan masyarakat Melayu tradisional pada zaman dahulu. Baik semua, rujuk muka surat 5. Kursus wacana profesional berimpak tinggi memberikan kefahaman tentang gaya penulisan bagi dokumen rasmi seperti surat rasmi, memo, minit mesyuarat, teks ucapan, kertas cadangan dan juga laporan. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan sambung dengan pembelajaran. Kursus lain yang ditawarkan oleh Akademi DBP termasuklah Mari tingkatkan penguasaan bahasa Melayu anda dan luaskan pengetahuan dalam bidang sastra dan penerbitan. segala-galanya bermula di sini, di Akademi DBP. Setiap jiwa pasti bangga atas nama bangsa Malaysia. Sekian lama merdeka, tertumpahnya cinta. Usia kita makin dewasa, berkali-kali kita diuji. Kasihnya bangsa dibela, maruah dijaga. Warga Malaysia teguh bersama, warga Malaysia teguh bersama. Oh, laungan kita Malaysiaku, tanah airku, negaraku.
kau buang. Dia seperti klien dia. Lepas tu you punya ucapan mula tu jangan terlalu lama tau. 40 saat ini untuk diterangkan hari ini. Baiklah, Assalamualaikum. Kepada Encik Irham Ibrahim, adakah Encik sudah bersedia dengan keputusan? Sudah. Sudah. Okey. Baiklah. Kepada para peserta, anda diminta untuk buka kamera. Mungkin tetapi kena letak satu-satu. Sebab you tak cari kertas nanti. Ulang suara kepada para peserta, anda diminta untuk buka kamera ya. Tak boleh. Sebab dia kata you cannot start your video because the host is stop it. Bawah ni. Yang macam kan tadi dia bercanggah dengan kita perluan. Tak ada pun dia cakap macam tu. Minta maaf pada Encik Irham. Sebab ini apa saya kan macam tu. Pasal you jangan cari-cari, you kena ada satu kertas you sendiri boleh usul. Faham tak? Baiklah. Sekiranya Encik Irham Ibrahim selaku hakim bagi persidangan ini sudah bersedia, jadi saya mempersilakan Encik Irham Ibrahim selaku hakim bagi persidangan ini untuk menyampaikan komen dan seterusnya mengumumkan keputusan bagi persidangan ini. Dipersilakan Cik Hakim. Beliau akanlah menyambut baik 3 pilihan yang kami letakkan kepada mereka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Tahniah diucapkan kepada para pedebat daripada pihak kerajaan, daripada Institut Pendidikan Guru Kampus Datuk Razali Terengganu dan pihak pembangkang daripada Politeknik Sultan Ahmad Shah Kuantan Pahang. Perdebatan pada hari ini adalah pada tahap yang sederhana. Cik, kami bukan Politeknik, bukan Polisas. Kami daripada Politeknik Shah Alam, Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Okey. Baik. Okey, daripada Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam. Okey, tahniahlah kepada para pedebat di atas perdebatan yang pada saya pada tahap yang sederhana lah perdebatan pada hari ini. Kenapa saya cakapkan pada tahap yang sederhana? Pada saya pihak kerajaan hari ini gagal untuk menetapkan ke mana hala tuju perdebatan. Sebab apabila usul berkenaan dengan satu langkah ke belakang, so sebenarnya kerajaan dia nak ke hadapan tu kita nak menuju ke mana. Benda ini tidak ada. So usul ini dia cuba untuk membawa naratif kita nak move forward ke hadapan, tetapi bila kita mengiktiraf UEC kita ke belakang pula. Itu yang sepatutnya dibuat oleh pihak kerajaan. Namun perkara ini juga tidak dilakukan oleh pihak pembangkang. So pada saya pihak pembangkang dia dah salah menjawab usul apabila dia more kepada menilai terhadap keperluan pendidikan, keperluan peluang pekerjaan luar negara dan sebagainya. So awal-awal lagi pihak pembangkang dah salah lah dalam melawat usul perdebatan. So supposed to be pembangkang jadi pembangkang yang baik bila kerajaan tak buat, you kena ambil that kind of advantage untuk set upkan satu hala tuju perdebatan, maka segala pengiktirafan UEC ni kita menuju ke arah tersebut. So dia bukan langkah ke belakang, dia adalah langkah ke depan. Barulah you guys boleh melawan balik kes kerajaan itu dengan secara direct lah. So itu dari sudut pembawaan kes. Yang kedua, saya rasa pengujian hari ini baik kedua-dua belah pihak pengujian yang berbentuk sharing fact saja ataupun pengujian yang berbentuk perkongsian fakta. Penghujaan yang berbentuk perkongsian fakta bukanlah dikategorikan sebagai penghujaan. Penghujaan ini dia mestilah datang dengan satu bentuk alasan logik kenapa you menyokong pendirian you yang dia ada langkah ke belakang. Kalau pembangkang, alasan you yang logik kenapa dia bukan langkah ke belakang tapi dia langkah ke depan. Maksudnya dia bukan setakat sesi you guys sharing facts. Dia adalah sesi you guys memberikan penaklukan situasi, naratif pembuktian yang membuktikan bahawasanya usul ini perlu diceritakan dalam bentuk yang bagaimana. Yang itu yang tak ada lah daripada pihak kerajaan maupun pembangkang. Yang kedua,
dari sudut pemilihan isu dalam usul, isu dia adalah isu pengiktirafan UEC. So bila kita bercakap pasal pengiktirafan UEC, kita sedang bercerita graduan-graduan UEC ni boleh masuk kerja kerajaan, boleh masuk IPTA, boleh mendapatkan tawaran beasiswa. Dia akan dapat semua tawaran-tawaran yang pelajar-pelajar SPM dapat seperti biasa. So kita nak menceritakan, so bila dapat tawaran ni, apa yang dia punya langkah ke belakang dia. Benda tu saya tak dapat hari ni, baik daripada pihak pembangkang maupun pihak kerajaan. So akhirnya debat hari ini more kepada kebaikan kita ni lah, kebaikan pelajar ambil UEC, keburukan pelajar ambil UEC. So at the end of the day, dia tak ada satu hala tuju pertembungan usul pun dalam dewan perdebatan lah. So yang ketiga, saya rasa pendebat ketiga tidak membidas, baik kerajaan maupun pembangkang. Pembidasan dia bukan setakat you guys mempertikaikan ataupun just sekadar menanya soalan. Dia tak ada point markah pun kepada third speaker hari ini. Sebab kalau sekadar mempersoalkan, you guys bukan membidas. Itu mempertikai. Membidas ini adalah apabila you guys menyatakan kenyataan ataupun naratif daripada pihak lawan itu adalah salah, kena bagi reasoning kenapa dia salah. And selepas penyataan masalah, kena bagi tahu apa sebenarnya betul. Sebenarnya Tuan Yang di-Pertua, isu ini bla 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 bla. So benda ni tak ada. So sepanjang bidasan tadi more kepada pertikaian, more kepada pertanyaan soalan, lepas tu terus jump into conclusion, benda ni baik, benda ni buruk. So it's not a good debate lah. That's why I cakap debat pada pagi ni adalah debat yang sederhana. So berdasarkan saya punya komen sebentar tadi, pendebat terbaik, saya juri Supreme pagi ni memberikan kepada Perdana Menteri Saudari Amira Sofia binti Muhammad Noor. Dengan keputusan dia, Dewan ini percaya pengiktirafan sijil peperiksaan bersepadu UEC ialah langkah ke belakang. Juri Supreme sebulat suara memberikan kemenangan kepada pihak kerajaan. Usul diterima. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Encik Ilham selaku hakim bagi keputusan ini. Tapi izinkan saya terlebih dahulu untuk mengesahkan semula keputusan yang telah diberikan oleh Encik Ilham sebentar tadi. Untuk bagi pusingan pertama sidang ketiga ini, usul diterima, di mana pendebat terbaik jatuh kepada Perdana Menteri iaitu Saudari Amira Sofia, dan juri sebelas suara memberi kepada pihak kerajaan. Cik Ilham, boleh saya dapatkan apakah margin bagi pusingan ini? Cik Ilham. Margin 1. Okey, baiklah. Baiklah, terima kasih kepada Encik Ilham selaku hakim bagi sidang 3 dan pusingan pertama ini. Okay, saya selaku Tuan Yang di-Pertua Dewan dengan ini akan menangguhkan persidangan Dewan pada sesi ini. Sebelum itu, saya mohon ahli-ahli yang berhormat berserta panel hakim untuk tunggu sebentar bagi sesi fotografi secara maya dan sesi temu ramah bersama pendebat terbaik persidangan ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.